akan rasa saya rasa tak boleh tidur malam ni kalau kita dengarkan dengan tuan-tuan. Jadi yang utamanya ahlan wa sahlan lah tuan Sa'almi kan, Sa'almi. Beliau ni bertugas sebagai ketua bahagian agama, ya, ketua bahagian agama di Jabatan Integriti dan Pemantauan Sosial ataupun JIPS, Polisi Raja Malaysia, Provinsi Perak di UIIK. Jabatan JIPS ni dia ada tiga bahagian. Pertamanya bahagian agama, yang kedua kaunseling, dan yang ketiga ni bahagian dasar saya dulu. Jadi satu jabatan. Betul, satu jabatan. Jabatan dia lain dengan betul. Beliau ni pemegang ijazah daripada Universiti Melayu bahagian syariah. Betul. Jadi ketua segala ustazah di dalam bahagian agama di negeri Perak, di IPK Perak ni ustaz ini dia punya ketua. Betul lah. Kemudian beliau ni berasal daripada mana ni saya tak nak cerita, sebab nanti tuan-tuan akan tangkap dia berasal daripada mana. Dan saya tak boleh jumpa dengan dia. Bila saya jumpa dengan dia, saya akan tangkap kenang masa silam saya. Betul. Jadi tuan-tuan mohonlah boleh cakap, tuan-tuan tahu dah daripada mana dia berasal. Kalau sana, saya pun dah nak tersasul lah. Kalau sakit saya nak boleh lah. Memang orang macam itu kalau dia cakap bahasa berapa, sikit-sikit nanti dia akan obat. Saya pun dah nak babat juga. Jadi itulah ya. Dengan tempat mudah siap. Dia ni datang dari jauh tuan, daripada Temuk. Betul. Berulang balik ke Ipoh. Betul. Kemudian dia bilik. Betul. Malam ni, kalau selalunya dia tidur kat surau. Malam ni ada tidur kat rumah sewa di malam ni. Sian dia. Jadi saya dengan dia mempersilakan ayah kalau pada dari Sa'ad bin Ismail untuk menyampaikan salam perkenalan dan sedikitlah untuk malam ni. Sementara pada SOP yang sedia. Okey. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha Tuan Imam, Tuan Haji Bayhaqi, yang berusaha Tuan Bina, Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Safwan, yang berusaha Tuan Pengurusi Masjid As-Sabiri Lahad Baru. Saya maafkan saya buat tak tahu nama Tuan Cik Mat, Pengurusi Masjid As-Sabiri Lahad Baru. Tuan-tuan ahli puasa, tuan-tuan ketua masjid dan jemaah muslimin muslimat sekalian rahimahumullah, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam ini 15 Muharram 1440 Hijriah bersamaan 2 September 2020 kita bertemu kali pertama di Masjid As-Sabiri ini berada dalam majlis ilmu yang disifatkan Nabi SAW sebagai Rawdatul Riyadhil dan Jannah serta taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan imam kita telah sama-sama memimpin kita menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Alhamdulillah, sejuk hati kita kerana bacaannya baik, tata tertibnya sempurna, wiridnya sempurna, doanya sempurna. Alhamdulillah, doa mohon pada Allah SWT dan kita sentiasa dalam pemeliharaannya dan dijauhkan daripada kita segala wabak penyakit yang berbahaya, terutamanya virus Al-Corona ataupun COVID-19, yang mana kita terpaksa suka ataupun tidak mengikuti SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, oleh pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perak kita. Kita terpaksa, walaupun ada sedikit kelonggaran bermula semalam, di mana dia sejadah tak perlu bawa, tidak diwajibkan bawa. Tapi kita ada terbiasa kan, tak wajib bawa pun kita bawa dulu. Tak apalah kan, memakai pelitup muka ataupun mask ataupun dalam bahasa Indonesia masker, itu dah jadi suatu yang dah menjadi kebiasaan bagi kita. Dan tak mustahil ianya boleh kita teruskan walaupun kita telah bebas sepenuhnya dari virus Al-Corona. Jadi mana yang disebut Tuan Imam tadi, salam perkenalan dari saya, Ustaz Umar Azmi Ismail, Ketua Bahagian Agama, Jabatan Integriti Pemandu Standard PDRM IPK Perak. Saya dah berada di Ipoh ni sejak tahun 2008. Tapi orang Ipoh tak kenal, sebab kita tak duduk di Ipoh. Saya duduk di disebut oleh Tuan Imam tadi, di Temuk daerah Tampah, di Tampah, di daerah Batam Padang. Jadi orang sana pun tak berapa nak kenal. Pasal apa? Kita pergi pagi balik petang. Pergi pagi balik petang, kadang-kadang sampai ke malam. Itulah pekerjaan Ustaz Polis Jadi Malaysia ni, itulah keadaan kita. Termasuk Ustaz, walau bagaimanapun, oleh kerana nawai itu kita kerana Allah SWT yang menjadi satu ibadah. Menjadi satu ibadah kepada Allah SWT. Allah SWT berikan kita, berikan kita ganjaran yang sebaik-baiknya, insya-Allah. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita beribadah sehabis baik mana pun, tetapi kalau akidah kita tersasar, ditakuti ibadah kita itu akan jadi sia-sia. Sebab itulah apabila Ustaz Sofwan tanya kepada saya, Ustaz mengajar kita apa? Saya
Saya perhati hadis dah banyak. Saya perhati tafsir dah banyak. Saya perhati tadi tengok ada yang mengajar baru jenis syariah. Wah, ni cerita bab hukum had, hukum khusus ni. Memang power tajuknya dan bidang ilmunya. Tapi bila sebut bab akidah, bab tauhid, bab usuluddin ni, takut-takut tak ramai yang nak tampil ke depan. Walaupun saya sendiri mengaku disebut oleh Tuan Imam tadi, memang kita mengaku kita background syariah. Kita belajar ilmu fiqh, kita belajar ilmu usul fiqh, tapi kita tak ketinggalan mempelajari ilmu tauhid. Maka kita bawa kepada tuan-tuan dan puan setiap hari Rabu minggu pertama kita bawa kitab Matan Syarah Matan Al-Barawid. Ya. Satu kitab berkenaan dengan ilmu tauhid sifat 20. Bukan ulama Melayu yang karang. Kalau ulama Melayu yang karang ni banyak dah. Kitab Jawhar Tauhid ada, Fadilatul Faraid ada. Ya. Tapi takut-takut bahasanya orang muda tak berapa nak faham. Orang lama-lama pun mungkin faham sikit, faham banyak. Faham sikit-sikit. Macam tu. Faham sini, faham sana, tapi tak faham semua. Jadi, ya, sebab kitab tersebut ditulis dalam bahasa Melayu klasik. Tersebutnya syahadat adalah nya satu ayat tu sampai 5-6. Kalau kita tak tahu, takut tersalah faham. Jadi kita bawa satu kitab yang berbahasa Arab yang ditulis oleh Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah taala, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh sahabat-sahabat kami dan juga sahabat-sahabat Ustaz Sofwan dari Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Ya, nanti kita akan saya dah bagi satu dia punya kulit tu kepada Ustaz Sofwan. Kalau ada yang berminat, Ustaz Sofwan boleh urus untuk beli di Kerajaan Mufti Negeri Sembilan. Sebab kawan-kawan dia pun ada di sana juga. Jadi kitab ini sebenarnya asalnya ialah kitab Matan Al-Barawid, dikarang oleh ulama yang sama, Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah taala, dan disyarahkan kembali oleh beliau. Sebab mungkin kitab asalnya bahasa itu terlalu tinggi, terlalu tinggi, susah orang nak faham, maka disyarahkan kembali oleh Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah taala sendiri. Mensyarahkan. So bahasa ulama ni bahasa dia tinggi tuan. Dia tak main bahasa selenge-selenge macam budak-budak ni sekarang. Lek dulu, tak ada. Bahasa tinggi-tinggi tuan. Ya. Kalau lagu-lagu dulu tuan ingat, lirik dia memang cantik. Engkau laksana bulan, itu cukup balawah, cukup mantik, semua ada. Tapi budak-budak sekarang lek dulu. Itu budak-budak sekarang. Jadi balik pada kitab ni tadi, maknanya kata Imam Muhammad As-Sanusi mensyarahkan semula kitab asal Matan Al-Barawid ini, jadilah keluarlah kitab Syarah Matan Al-Barawid berkaitan dengan tauhid sifat wujud. Tapi insya-Allah kita akan kupas kitab ini dengan penerangan yang mudah tuan-tuan fahami. Bukan kita tak pernah belajar, sebab ni pernah belajar daripada sekolah, daripada kecil tu belajar. Cuma kita nak ulang balik, nak refresh balik, nak kupas semula, nak ingat semula supaya kefahaman kita lebih baik dan lebih mantap. Jangan sampai kita berasa keluar soalan daripada kita, aina Allah, di mana Allah? Allah bersama Allah Taala duduk dalam ni. Ini blackout tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala dah menekankan dalam surah Al-Ikhlas, surah Al-Wallah yang kita baca hari ni. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak, Allah Ta'ala itu tidak akan sama dengan sesuatu apa. Mana kata Allah Ta'ala sebagai pencipta, yang dicipta oleh Allah Ta'ala tidak akan sama dengan Allah Ta'ala. Maknanya, kalau yang dicipta Allah Ta'ala ni ada tempat, ada arah, ada masa, ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, ada awal, ada akhir. Dia kontra. Bahasa budak-budak sekarang, dia kontra, dia berlawanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Allah Ta'ala ini tidak bertempat, Allah Ta'ala ini tidak bermasa, Allah Ta'ala tidak ada awal, Allah Ta'ala tidak ada akhir. Sebab itu kita kena belajar sifat sifat 20 ni. Kita kena belajar. Cumanya kita bawa kitab yang lain sikit. Gitu. Kalau tuan-tuan mungkin biasa dengar kitab Jawhar Tauhid, mungkin tuan-tuan biasa dengar
bawa satu kitab yang penerangan apa isinya itu juga, cuma kaedahnya mungkin sedikit berbeza kerana dikarang oleh ulama yang tersohor dari bangsa Arab, dari Aljazair, dari Algeria, namanya Imam Muhammad As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Jadi kita kupas sikit mukadimah tadi. Atau imam kata, dia kata kalau dengar saya cakap, dia dah tahu saya asal mana. Tuan-tuan boleh agak saya asal mana ni? Ke Kuala Lumpur. Ustaz Azmi ni Kuala Lumpur pun tak ada bunyi daripada lain Kuala Lumpur pun. Dia belum kena lagi dia punya tu. Dia punya tune dia belum kena Kalau kena tune dia baru kita tahu. Sebab saya dah berada di negeri Perak ni dah 12 tahun. Kita dah bercampur macam-macam orang. Saya pernah ditegur oleh seorang bekas pegawai polis yang besar. Dia kata, Ustaz tu tukar enjin ke ada? Pasal tak cakap bunyi sama dengan dia. Saya kata, tuan, kita ramai-ramai ni. Kita di Perak, kita ramai-ramai. Ada orang Kelantan, ada orang Terengganu, ada orang Kedah, ada orang Pinang, ada orang Selangor, ada orang Perak pun ramai. Takkan nak cakap bahasa kita, tuan. Sekarang saya dengan tuan ni bolehlah saya bercakap dengan tuan bahasa kita. Nampak? Boleh faham kan? Kok saya jumpa dengan Datuk Hasan, kok saya jumpa dengan Nabil Lawak kan, Nabil Meletup. Kok saya jumpa dengan Ustaz Samsul Depan. Boleh tak? Kok mana dah tahu tuan-tuan ingin nak jemput Ustaz Samsul Depan kan? Itu semua dah saya. Takut kan blackout ni. Dia cakap ini semua, dia cakap sebelah kita tak faham. Kena pakai translator pula, kena pula sesuatu jadi translator pula, kena untuk Imam Tuan Haji Bakri atau Imam Haji Bakri kena jadi translator pula, tak konon. Jadi saya memeraihkan tuan-tuan dan perempuan, saya bercakap bahasa kita di sini. Walaupun bunyi, ialah ada, saya cuba cakap Perak juga, cuba. Budak lah tu. Budak lah tu yo. Boleh, sikit-sikit, tapi orang tahu bunyi kita. Asal kita itu tidak boleh menyembunyikan percakapan kita. Maksudnya bila tuan-tuan dengar saya cakap, tuan-tuan dah tahu dah saya asal memanglah saya berasal dari 99. Berkelana di Perak ini dah 12 tahun. Isteri pun orang sini, keluarga pun sini, rumah pun sini. Ada kawan-kawan tanya, tak nak balik ke? Tak tahulah. Ini semua kerja Allah SWT. Nabi SAW pun kita baca dalam sirah Nabi SAW, walau telah berhijrah ke kota Madinah Munawwarah, tetap rindukan Makkatul Mukarramah. Terus saya kata Ustaz Muhammad Azmi bin Ismail UMAI, Nabi SAW pun rindukan tempat asal dia. Tapi takdir menentukan sekali. Maknanya Nabi SAW setelah berhijrah ke kota Madinah Munawwarah tidak kembali ke Mekah melainkan ketika peristiwa pembukaan Fathu Makkah dan pada waktu-waktu yang lain. Dan wafat Nabi SAW pun di kota Al-Madinatul Munawwarah, tidak wafat di Mekah. Jadi macam saya pun saya tak tahu kita ni tinggal di mana orang kan, kita ni macam mana tak tahu sok-sok kuat pun kan, rupanya saya tahu pun orang saya wari buat. Tapi tak tahulah lepas ni ke mana hal sok-sok kuat ni tinggal di Ipoh ni ke ataupun macam mana ke, Allah. Tapi alhamdulillah pertemuan kita Allah Ta'ala izinkan di Masjid As-Sabirin ini, insyaAllah kita harap akan berterusan, insyaAllah akan berterusan sehinggalah akhir hayat kita ataupun tengoklah, ini semua kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu. Baik, kitab ni kita kupas sikitlah mukadimah. Itu secara short sebab kita tingkat filosofi. Kalau saya terajak sikit minit 2 mungkin boleh. Taklah syahid. Bila dah bunyi terjetit Ustaz, kena berhenti dia buat macam ni lah. Tapi tidaklah sampailah pada 50 atau 49 tak, insyaAllah. Kita jaga SOP, insyaAllah kita jaga diri kita. Jadi mukadimah Imam Muhammad As-Sanusi berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Keterangan setiap muslim dituntut agar memulakan setiap amal perbuatannya dengan membaca basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini dalam istilahnya nama basmalah. Macam istighfar kan, Astaghfirullahaladzim, itu bismillah. Kalau selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu selawat kan. Kalau tasbih subhanallah kan. Kalau tahmid alhamdulillah kan. Kalau takbir Allahu akbar. Kalau tahlil
La ilaha illallah. Hal ini berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis di mana Allah Subhanahu wa taala Al-Alaq Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Azim maksudnya bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Di mana Allah Subhanahu wa taala lagi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Azim maksudnya semuanya surat itu daripada Nabi Sulaiman dan kandungannya yang seperti berikut dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasihani. Surah An-Naml ayat 30. Dia dekat sikit, ayat ini dekat sikit dengan peristiwa burung rukun. Ya, ayat sebelum-sebelum. Ya, bila Nabi Sulaiman panggil semua, Nabi Sulaiman ni dia memusatkan haiwan. Bila Nabi Sulaiman panggil semua haiwan tadi, semua haiwan turun. Cek berbarisan, Tuan Haji Baiki pun tahu, tuan-tuan dia pernah kerja polis pun tahu. Bila barisan barisan, dari kanan tambah, 1, 2, 3, 4. Jadi semua-semua sampai berurut tadi. Mana pergi berurut? Tak tahu. Kata pegawai baris, saya tak tahu tuan. Mana pergi berurut? Musliman beritahu pada pegawai baris, kamu cari berurut ni, kalau tak ada aku sebelah. Baru cakapnya, berurut pun sampai. Beritahu pada Musliman, maafkan saya tuan, maafkan batik tuanku, kerana lambat tiba untuk pembarisan ni. Bukan sengaja, sebenarnya batik baru datang, baru tiba dari satu tempat yang jauh. Dan cerita ni tuan-tuan tahu kan, ya, Ratu Balqis dan sebagainya. Maka Nabi Sulaiman menghantar satu surat kepada Ratu Balqis sampai dibaca di hadapan Ratu Balqis. Mula-mulanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adab suratnya macam tu. Nak mula Bismillahirrahmanirrahim. Mana kita nak buat apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Nak memandu pun Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak makan pun Bismillahirrahmanirrahim. Nak menyembelih Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim boleh, tapi Bismillah itu tak betul lah. Ya, kerana Nabi SAW kata apa dalam sebuah hadis, kullu amrin ibadin la yutauhi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa afdal. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang berfaedah baik pada syarak yang telah dia dimulakan dengan bismillah, dengan basmalah, maka dia terputus hilang berkat. Itu berkat. Jadi kita nak mula Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya bila kuliah memang saya mula tu. Tapi ini salah perkenalan kita, maka kita mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan nanti kuliah yang akan datang, kalau saya mula Bismillahirrahmanirrahim tu dah tahu dah. Sebab biasanya ada ceramah kita yang dia mula bagi salam dulu, lepas tu baru Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak mula kuliah Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita dah sebut dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dianjurkan menulis basmalah pada permulaan kitab tulisan sekalipun ditujukan kepada seorang kafir. Wallahu a'lam. Jadi kita nak tulis surat pun, ya, kepada orang Islam pun mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Itu adab dia. Dulu surat rasmi pun ada punya tu. Dulu ada Bismillahirrahmanirrahim. Dia sama ada tulis dengan Jawi atau tulis dengan tulisan Arab ataupun dengan huruf. Tak salah kita mulakan balik. Boleh. Kalau kita nak jaga, nak jaga supaya jangan jadi isu, tulis menggunakan tulisan Rumi. Jadi orang tak tengok Quran kan, kalau surah tahu lah letak dalam folder lah, itu ini lah, sekali masuk dalam tong sampah untuk dilupuskan. Jadi tulis, kalau tulis Rumi tu dia tak jadi isu, kita tak rasa bersalah. Kalau tulis jauh takut ada yang menyifatkan ayat Al-Quran. Kan? So Bismillah itu memang ayat Al-Quran. Dalam Fatihah, Bismillah adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah Al-Quran. Baik. Dalam perbahasan Bismillah, dalam perbahasan basmalah terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian. Itu lafaz Allah Subhanahu wa taala serta dua sifat yang mengiringinya, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalimah Allah Subhanahu wa taala disebut lafzul jalalah. Menurut Imam Al-Baihaqi, lafzul jalalah ialah wa huwa alamun ala zati ta'ala. Mafhumnya, yang maksudnya kita bahawa kalimah Allah Jalla wa Jalaluhu itu adalah nama bagi zatnya yang maha tinggi. Jadi Allah, zat Allah Ta'ala itu nama yang layak baginya ialah Allah. Barulah datang yang lain, Ar-Rahman,
Rahim sampailah yang ke-9. Tapi yang pertama sekali Allah. Sebab itulah Nabi Adam AS waktu duduk dalam syurga, Nabi Adam AS melihat di mana-mana syurga itu ada dua kalimah. Apa dia? Allah dan Muhammad. Itu rumah kita tahu Allah Muhammad, Allah Muhammad. Itu. Jadi Madam tanya, yang satu ni aku tahu sebab kamu hajar aku. Allah ni, Muhammad ni siapa? Dia tak tanya kepada Allah SWT. Allah jawab, apa? Muhammad, kerana Muhammad inilah maka aku ciptakan kamu wahai Adam. Jadi Nabi Adam nak tahu siapa Muhammad ni. Rupanya Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir daripada 25 Nabi yang namanya ada dalam Al-Quran. Tapi Nabi Adam keinginan nak tahu pada Muhammad ni siapa. Kan? Sebab Allah tu kenal Muhammad ni siapa tak kenal. Jadi Allah ini nama bagi zat Tuhan ini. Itu kata Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, yang katakan sebagai lafzul jalalah, lafaz yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Fattani, ini ulama Nusantara, ulama Islam Nusantara, lafaz Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama bagi zat yang wajib ada, wajibul wujud. Jadi khas pada lafaz dan khas pada makna. Itu dia tuan. Ya, lafaz Allah itu bagi zat yang wajibul wujud. Maknanya Allah Taala itu wajib ada. Lepas tu kalau kita lama, dia kata apa? Allah itu ada, lawannya tiada. Wajib ada, mustahil tiada. Pening mualaf belajar. Oh itu Allah bukan mula-mula ada, lepas tu tak ada. Ya, jadi kita kena syarah balik. Dia kata Allah itu ada. Maksudnya Allah itu ada, sifatnya ada. Kan Allah itu kan, kalau bahasa Arab dipanggil mubtada. Oh ada itu khabar, subjek predikat. Tapi orang dulu punya guna lain kan. Sekarang ni macam mana Allah itu benda, ada itu cerita benda. Aku dah faham. Cerita dia Allah tu sifatnya ada. Lawannya dia ada. Lawan Allah apa? Makhluk lah. Kita ni asal tiada. Kita ni asal tak ada. Wajib Allah Ta'ala itu ada. Wajib ada. Wajib Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu wajib ada. Mustahil dia ada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Dia lawan kita. Kita ni wajib tiada. Mustahil ada. Wajib kita ni tak ada. Sebab kita asal tak ada. Allah Ta'ala hidupkan kita lahir, kita lahir ada. Meninggal kita tak ada. Dah tak ada dah Pak Meninggal. Dah tak ada dah Yusuf. Dah tak ada dah Jah Sapiah. Dah terbujur ada kita kata ada Sapiah ada ke? Ada tuan terbujur mayat tu. La ilaha illallah. Dah tak ada Jah Sapiah. Tu jenazah dia. Dia dah tak ada dah. Sebab sifat kita makhluk macam tu. Daripada tak ada, lepas tu tak ada balik. Masuk alam barzakh. Sampai masa tiadakan balik. Tu ba'asun, dibangkitkan semula. Masuk ke alam akhirat dan kita akan ada buat selama-lamanya. Wa imma syurga, wa imma di neraka wa yasudillah. Kalau tanyalah budak-budak sekolah, dia tengok tadi, sebelah sekolah dia fikirkan. Wah, ni kalau saya dulu baik-baik persoalan ni sampai sekolah ni, selamat ke sekolah. Saya tanya budak-budak ramai-ramai, okey tuan-tuan, adik-adik sekalian, siapa nak masuk syurga kat tangan? Siapa nak masuk neraka angkat tangan? Semua turun. Wahai kalau tanya tuan-tuan, siapa pagi tadi, siapa kalangan adik-adik ni pagi tadi tak sempat suruh angkat tangan? Jujur dalam Ustaz. Seorang-seorang angkat tangan. Seorang-seorang memang tak sempat suruh. Tolak perempuan lah. Perempuan ni mungkin dia boleh guna alasan uzur. Yang lelaki pun seorang-seorang. Tadi hang kata hang nak masuk syurga, tak nak masuk neraka. Tapi benda nak ke syurga hang tak buat. Apa dia? Semayang fardu 5 waktu, subuh pun tinggal. Orang cakap yang orang subuh pun tinggal. Bukan tinggal dengan Imam Maliki tinggal. Asyik. Bolehlah, tapi orang dah tahu tak ditiru itu dah tuan. Jadi lafaz Allah ini adalah Allah yang wajib wujud, wajib ada. Lafaznya sesuai pada nama dan sesuai pada makna.
Berdasarkan tarifan yang tekan di atas, maka kami masuk pas pada lafaz ialah kalimah Allah SWT tersebut hanya terpakai untuk zat itu semata-mata. Mana Allah Ta'ala kita tak dipakai Tuhan lain. Tengok tokoh, ini Allah tak boleh. Tak layak nama Allah tu kita letak pada tokoh, pada patung. Tak boleh. Ni tengok kita lalu dekat gereja, tengok dia ada patung Jesus Christ dekat ini Allah. Tak layak. Allah Ta'ala tak layak kita sifatkan pada yang selain daripada zatnya. Itu maksud dia. Manakala khas pada makna pula bermaksud kalimah Allah SWT tidak boleh digunakan pakai maksud dan pengertian kepada yang lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah Allah kita tak boleh pakai pada yang lain. Maksudnya, pengertiannya tak boleh. Sebab itulah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak boleh kita kata selain daripada Allah tu Tuhan. Itu bukan Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Patung bukan Tuhan. Buddha bukan Tuhan. Tengok dekat kuil-kuil itu kan, dia punya macam-macam ini bukan Tuhan. Tak boleh. Ini pun Allah juga tak boleh. Dia tak kena. Pada nama pun lafaz pun tak kena, pada makna pun tak kena. Allah Ta'ala tu hanya sesuai untuk Allah sahaja. Sebab itu kita tak setuju apabila orang bukan Islam nak guna kalimah Allah, kita tak setuju. Itu asasnya. Sebab kalimah Allah hanya boleh guna untuk Tuhan orang Islam saja. Untuk Tuhan orang Islam kita tak boleh pakai. Kita boleh kata kami pun sembah Tuhan Allah. Dia cakap segi dia ialah mana orang Islam ni disebut Tuhan Allah. Kita pun sembah Tuhan Allah. Tapi mereka ada sembahan-sembahan yang lain selain daripada Allah. Dia tahu Allah Ta'ala ini yang menciptakan alam ni, tapi dia ada Tuhan-Tuhan yang lain juga. Kan? Malah kalau agama Kristian dia ada Allah Bapa, Allah Anak, Ruhul Kudus. Mana Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruh yang suci, tak boleh. Jadi Allah Ta'ala ini khas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik, peringatan. Berdasarkan kitab Aqidatul Najib, pengarang membahagikan hukum membaca basmalah kepada 4 bahagian, iaitu wajib, haram, sunnah dan makruh. Wajib, haram, sunnah dan makruh. Namun terdapat juga dalam kalangan fuqaha yang membaca hukum baca basmalah pada 5 hukum, iaitu dengan nama hukum harus. Disebutkan lagi kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah taala. Panjang ni. Sikit lagi tak apa. Saya bacakan Arabnya sekali, saya baca Melayu dia sekali. Senang. Wa'lam anna al-basmalah tusannu ala kulli amrin zibadin ay halin bihaitsu yuhtamu bi syar'an lil hadith al-mar wa tuhramu ala al-muharrim li zati ka syurbil khamri wa tukrahu ala al-makruh li zati kan nazri li farji zawjihi bi khilafil muharram li 'arid kal wudu'i bi ma'in ma'sur wal makruh li 'arid li akli al-basari fa tusannu alayhima. وتجب في الصلاة لأنها آية من الفاتحة عندما فتحتريها أحكام 4 وبقية الإباحة وقيل إنها تباح في المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر فعلى هذا تحتريها الأحكام الخمسة. Maksudnya ketahui bahawa sesungguhnya sunat baca basmalah dalam aku juga kadang sekira-kira kadang itu diberikan utama Rasul berdasarkan hadis yang terdahulu. Maksudnya sunat membaca basmalah. Bismillah ni sunat dibaca. Ya. Kita tak nak baca surah apa pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah apa. Nak tengok website, tengok laptop, komputer, Bismillahirrahmanirrahim pun boleh. Kan? Apa saja perbuatan-perbuatan yang harus syarak sunat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ia diharamkan atas perkara yang haram secara asalnya. Al-haramu bi dzati seperti minum arak. Jangan tuan-tuan mencuri. Bismillahirrahmanirrahim tu. Bismillahirrahmanirrahim berubah ni. Bismillahirrahmanirrahim dia pun berubah. Atau minum arak. Bismillahirrahmanirrahim dia pun togok. Haram Dan dimakruhkan atas perkara yang makruh pada asalnya. Al-makruh bi dzati seperti melihat kemuliaan isteri. Namun bagi perkara yang termasuk dalam bidang yang haram yang menentang al-haram li'ari seperti berwuduk dengan menggunakan air yang dirampas dan makruh yang menentang al-makruh li'ari seperti makan bawang, maka dalam 2 keadaan ini sunat juga membaca basmalah. Ya, maknanya makan bawang boleh baca bismillah. Akak makan sate kan ada sipit, ada bawang, ada timun kan. Makan bawang tu boleh baca bismillah kak, jangan tak ada masalah. Boleh baca bismillah walaupun makan bawang tu makruh.
Baik. Wajib membaca basmalah ketika solat kerana basmalah itu adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah sisi kami di mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu sebahagian daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Satu tuan imam kita tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi Masjidil Haram buat umrah. Sekarang ni tak dapat nak buat umrah lagi, belum lagi ada perizinan. Akan datang tak tahu. Akan ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kita susah ngau tinggi sikit. Tak ada bismillah. Dia tak baca bismillah. Ataupun ada yang Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada juga bismillah ni dengar kita perasan dia baca bismillah, tapi dia tak baca secara jahat. Sebab apa? Sebab Fatihah itu pada mereka bismillah itu hanya pembuka surah saja, tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Jadi mana dalam 7 tu? Kalau kita cakap kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa tuan? Itu Syafi'i ya. Yang lain Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampak? Itu beza dia. Jadi kita ikut Syafi'i. Jangan pula tuan-tuan pergi mana-mana yang tak pakai Syafi'i, tuan-tuan muqarraqah ketika jadi makmum. Tengok tanya bismillah, kita muqarraqah ni tak sah ni, imam ni tak baca bismillah, Fatihah ni tak sah, main tak sah. Kita jangan ikut. Kita yang rugi, tak dapat pahala jamaah. Aku tak ada masalah pergi mana-mana, Masjid India hanya open. Masjid India pada itu tu. Tak ada bismillah pun. Iya, tak ada masalah Baik. Kemudian sikit lagi, maka berlakulah di dalam basmalah serupa hukum yang terdahulu dan berbagi satu hukum harus. Terdapat satu pendapat yang dikatakan basmalah itu ada diharuskan terhadap perkara yang harus. Bagian tiada kemuliaan bersuara seperti memindahkan barang-barang keperluan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka dengan itu jadilah hukum baca bismillah basmalah itu itu ditentuan. Kesimpulannya saya baca sekali lagi sebab kita kesudukan masa. Kalimah Allah SWT ini hanya layak bagi Allah SWT di sudut lafaz dan maknanya. Maka makhluk Allah SWT tidak boleh menggunakan makhluk kalimah Allah SWT tersebut sama ada dalam bentuk nama atau maksudnya. Selepas lafaz jalan diperdatangkan sifat Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua sifat ini berasal dari perkataan Ar-Rahimah yang bermaksud ke-19. Kemudian lafaz ini bertambah menjadi 4 dan 5 huruf. Nah, kadang bahasa Arab pertambahan huruf menunjukkan kepada pertambahan dari sudut makna. Kaedah tersebut ialah ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatil makna. Maksudnya pertambahan huruf menunjukkan pada pertambahan makna. Ar-Rahman memiliki huruf yang lebih banyak daripada Ar-Rahim, maka tafsirannya lebih luas kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahman bermaksudkan sembelas Allah kepada seluruh makhluk sama ada mukmin atau kafir. Sedangkan Ar-Rahim bermaksudkan sekian belas Allah SWT khusus untuk orang-orang yang beriman. Betul orang kafir tuan. Orang paling kaya di dunia orang berakal, orang paling kaya di dunia. Hartawan, orang paling kaya, triliun bukan orang Islam ya. Orang bukan Islam itu sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rahim itu kita kan. Apa yang ada pada kita tak ada pada mereka? Iman dan Islam. Lepas tu kita boleh baca bismillah, kita boleh mengucapkan kalimah syahadah, kita boleh azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Islam kenal, dia dengar azan dia layan, dia dengar azan dia bagus, sedap ni. Tapi dia faham ke tak kalimah azan? Dia tak faham. Tak faham. Sebab apa? Dalam diri dia tidak ada iman dan Islam. Kita bukan saja perlu Allah SWT untuk membaca basmalah, kita membaca Al-Quran, bahkan itu juga membacanya pada setiap permulaan perbuatan bagi memuliakan al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja baca bismillah dan baca Quran, tetapi pada apa-apa perbuatan yang dibenarkan, yang diharuskan oleh syarak, memandu ke naik motor ni, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu
longgar, lebih lah, tapi sebelum itu baca bismillah. Agak macam mana? Macam mana? Agak-agak boleh berpuas tak lebih agak-agak lah. Allah alam lah. Tapi kalau kita niatkan mendidik mereka itu dengan harapan mereka itu tidak merepit pada tidak melakukan perkara yang diharapkan oleh syarak, maka mudah-mudahan mereka akan sedar bahawasanya menunggang untuk itu pun kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim, akan ada keberkatan. Sebab dia budak-budak kita tak baca bismillah, dia tak betul perang tu jadi merepit tu. Kita tak, kita bismillahirrahmanirrahim. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan tuan-tuan masuk tanda bismillahirrahmanirrahim pula, nak mula nak lepas bismillahirrahmanirrahim. Itu tak kena lah. Itu perbuatan yang tidak harus pada syarak. Masuk tanda pun langkah kaki kiri, keluar kaki kanan. Jadi takkanlah nak meneran baca bismillah, nak tegas, nak keluar, nak lepaskan isi pun bismillahirrahmanirrahim. Tak pun kena mana. Tapi kalau makan, minum, apa-apa perbuatan yang harus isi syarak, kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sebagai mukadimah kita untuk malam ini. Saya mohon maaf kalau ada terambil masa sedikit, kerana kita mula pun agak sedikit lewat, tapi tak apalah, tak ada masalah. Kita sempat uraikan tentang Bismillah sebagai pembuka kata untuk kuliah kita pada kali ini. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang pada bulan depan, hari yang akan saya bagi nanti, dia akan mula dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan mula dari situ insya-Allah. Untuk kuliah kita pada 14 hari bulan 9 nanti, 14 September nanti, kita akan kali pertama mengupas isi kandungan kitab Syarahul Ummatil Muhammadiyah. Yang ini kitab malam insya-Allah Matakum al-Muhammadiyah. Kitab yang seterusnya kitab Syarahul Ummatil Muhammadiyah. Jadi dulu kitab ni insya-Allah kita boleh beri kepada Ustaz Safwan untuk uruskan kalau ada tuan-tuan yang nak memiliki, sebab bila kita belajar pada Allah Taala belajar ilmu ni, yang sebaik-baiknya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, atau muta'alliman, atau orang yang belajar. Bila orang belajar mesti ada buku. Tengok tuan imam, tunjuk contoh yang bagus, ada rekan, ada buku cantik, dah biasa pun kan, ada taklimat ke apa kecantikan, mesyuarat kecantikan, dah biasa tu. Tuan Haji baik kita memang dah terbiasa budayanya begitu. Tengok sampai hari ni pun ikut lagi, alhamdulillah. Baca di kitab pula, boleh cantik dekat kitab, boleh kitab boleh, tapi kitabnya ada. Atau muhibbat, atau orang yang cinta kepada ilmu, ada rakaman Facebook kongsi, ada rakaman YouTube kongsi kawan-kawan yang di luar tu, kongsi pada kawan-kawan kita yang menguruskan surau, mana tahu pokok sampai pada kita lepas dari masjid ni sampai ke surau pula, mana tahu sebab ruang tu masih ada, ruang tu masih ada, boleh tuan-tuan share-share kan. Masih ada lagi ruang. Ada Ustaz nak 2 bulan di surau kami ni, insya-Allah ada. Tengok kalau kena masa sampai. Tak jauh mana pun, daripada Taman Suncun sini pun tak jauh, tak sampai setengah jam. Itu pun jalan Google tunjuk masuk kiri, keluar kanan, masuk kampung, keluar kampung. Tak boleh. Balik kan kita tengok jalan lain. Tengok kalau ada jalan yang lagi cepat sampai. Itu. Kita cinta pada ilmu hebat. Tahu mustami'at, tuan-tuan, kebanyakan jadi mustami'at, pendengar. Saya pun kitab tak ada. Kitab tak ada, dengar sajalah. Wala takun khamisan fatuhlik. Jangan kamu jadi orang kelima, maka rugilah kamu sampai dunia sampai ke akhirat. Itu dia tuan-tuan. Jadi kalau boleh, kalau nak kitab, insya-Allah Ustaz Safwan boleh uruskan. Ambil nombor tuan-tuan, siapa nak beli, tengok macam mana harganya. Nanti dia orang hantar dari kurier ke apa ke. Bulan depan kita dah ada kitab masing-masing. InsyaAllah untuk kita dengan kitab ni. Jadi itulah dia sedikit sebanyak untuk kita boleh kongsikan pada malam ini sebagai salah pengenalan kita. Mudah-mudahan ilmu sedikit yang dikongsikan ada manfaatnya untuk saya utamanya dan untuk tuan-tuan. Kita boleh manfaatkan dalam kehidupan kita di dunia sementara ini untuk kita bawa isteri kita, suami kita, anak-anak kita, jodoh-jodoh kita ni ke arah jalan yang diridai Allah SWT, yang dikatakan Allah SWT kita yang bagi di dunia sampai ke akhirat. Kalau ada apa-apa yang saya kongsikan ini, mungkin ada yang kasar-kasar bahasa telah berbicara sesama kata,
Belumlah saya orang baru di surau di masjid inilah saya orang baru di sini saya mohon maaf dari Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan Allah sunnah hukum abdul qadar masih dilakukan kita akhiri kita malam ini dengan tasbih al-Baqarah dan surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin Muhammadin rasulillah Allahumma habibna hadzal umma wa summa Allahumma inna nas'aluka fi nuhuri a'da'i wa na'udzubika min shururihim Allahumma badil shamlahum wa farik lahum wa shattit kalmawzari wa tawsil kilab ya qahhar ya jabbar ya aqim ya Allah ya Allah ya Allah Allah bi yadil kitab wa yadil sahabat al-azab izib wa sunnahim bi fadli bi nasr وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير ربنا تقبل منا وعن أنفسنا ولنا ولقائنا وأعمالنا ولقائنا في هذه الليلة المباركة في شهر المحرم المبارك وسلم عليه وتب إلينا إن مولانا توفيقنا فيها سنة وفيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا وتبارك في الليلة توفيق